Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan arsip pramusim yang melibatkan beberapa pasukan ternama di Eropah. Manchester United menang tipis 1-0 ke atas pasukan Lyon. Dortmund menang 3-2 ke atas pasukan Oberhausen. Liverpool menang selesa 4-2 ke atas pasukan Karlsruhe. Crystal Palace menang mudah 4-0 ke atas pasukan Crowley. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Pelabur persoalkan Zam Saham. Nama pemilik pasukan Kelantan FC, Norizam Tukiman ataupun lebih dikenali sebagai Zam Saham, kembali menjadi bualan hangat selepas dia dikatakan terlibat dengan penipuan pelaburan Perbadanan Awam. Perkara ini dikongsikan menerusi satu sesi sidang media bersama dengan peguam dan juga pelabur yang mendakwa diri mereka ditipu oleh Zam Saham dalam pelaburan tersebut di Kuala Lumpur. Terdapat beberapa pihak yang dikatakan membuat pelaburan di bawah anak syarikat milik usahawan Johor itu yang menjanjikan pulangan yang lumayan. Keadaan menjadi sebaliknya apabila perjanjian di meterai gagal diselesaikan mengikut kontrak yang disediakan. Isu bermula apabila pihak Zam Saham menjanjikan pelaburan sebesar RM5 juta kepada syarikat IGSB. Setakat ini sudah 7 individu tampil untuk membuat laporan mengenai perkara tersebut. JDT bakal jalin kerjasama dengan dua jenama antarabangsa. Pasukan Gergasi Liga Super, Johor Darul Takzim, bakal menambah pendapatan komersial mereka menerusi kerjasama dengan dua jenama antarabangsa. Proses mengutamakan kerjasama antara pasukan JDT dan dua jenama antarabangsa yang masih dirasakan identitinya itu kini berada di peringkat akhir. Sekiranya berjaya, kerjasama ini bukan saja membabitkan pembukaan cawangan di Stadium Keramat Harimau Selatan, iaitu Stadium Sultan Ibrahim, malah kerjasama ini akan menunjukkan imej kelab, kempen bersama dan juga ganjaran istimewa buat para penyokong pasukan JDT. Harimau Selatan sudah pun menjalinkan dengan banyak syarikat batara antarabangsa, antaranya seperti pasukan Nike, Hublot, Social.com, UNICEF, Aston Martin Racing Asia, HD Global, Subway, Life Fitness dan juga Universal Music. JDT juga sebelum ini mengumumkan pembukaan cawangan Starbucks di Stadium Sultan Ibrahim yang turut mempunyai cawangan Woodfire Burger, KFC dan juga Subway. Jordan Henderson sah akan ke pasukan Al-Ettifaq. Kapten pasukan Liverpool, Jordan Henderson, dilaporkan sah akan berhijrah ke pasukan Arab Saudi untuk bersama dengan pasukan Al-Ettifaq yang kini berada di bawah kendalian Steven Gerrard. Perkara ini disahkan sendiri oleh jurnalis terkenal bola sepak antarabangsa, iaitu Fabrizio Romano, di mana Jordan Henderson telah pun bersetuju untuk menerima kontrak selama 3 tahun di sana. Al-Ettifaq juga bersetuju untuk membayar sebanyak 12 juta pound kepada pasukan Liverpool sebagai yuran perpindahan. Henderson dah sebelum ini bersama dengan pasukan Liverpool untuk satu perlawanan persahabatan pramusim untuk menentang pasukan Karlsruhe, diketepikan pada saat akhir bagi memberikan ruang kepadanya untuk meneruskan perbincangan dengan pihak daripada Arab Saudi itu. Henderson yang berusia 33 tahun kini mengakhiri zaman gemilang selama 12 tahunnya bersama dengan pasukan Liverpool selepas berjaya memenangi kesemua trofi yang dipertandingkan ketika dia bergelar kapten pasukan Liverpool. Riyad Mahrez kini bergelar pemain Al-Ahli. Pemain sayap pasukan Manchester City, Riyad Mahrez, bersetuju untuk menyertai pasukan Liga Pro Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Ahli, dengan yuran perpindahan sebanyak 35 juta euro. Dia akan bersama dengan pasukan Al-Ahli sehingga Jun 2027, dengan pemeriksaan kesihatan akan dilakukan dalam masa beberapa hari saja lagi. Pep Guardiola bagaimanapun masih mahu mengekalkan Mahrez di dalam skuad mereka, tetapi polisi klub yang membenarkan mana-mana pemain yang berasa tidak gembira dengan situasi semasa mereka menyebabkan Guardiola tidak mampu untuk menghalangnya. City kini sedang sibuk untuk mencari pengganti Mahrez dengan melihat Malcolm daripada Brazil sebagai antara pemain yang sesuai untuk posisi tersebut. Tetapi pemain itu juga sedang kuat dikaitkan dengan kelab Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Hilal. City dijangka akan kehilangan seorang lagi pemain, iaitu Bernardo Silva, yang kini sedang lagi berada dalam perbincangan dengan Barcelona, tetapi tidak menolak kemungkinan yang dia juga akan berhijrah ke Arab Saudi. Joško Gvardiol semakin hampir untuk melekatkan perpindahan ke Manchester City. Bintang pertahanan pasukan Croatia, Joško Gvardiol, kini semakin hampir untuk melekatkan perpindahannya ke pasukan Manchester City selepas dia dijadualkan untuk menjalani sesi kedua pemeriksaan kesihatannya bersama dengan pasukan tersebut. Sekiranya ia berjalan seperti yang sudah dirancang sebelum ini, City akan menyediakan dokumen dan juga kontrak untuk pemain tersebut. Sebaik saja dia lulus untuk sesi tersebut. Newcastle setuju untuk dapatkan Harvey Barnes. Newcastle diberitakan sudah berjaya untuk mendapatkan pemain sayap pasukan Leicester City, Harvey Barnes, selepas kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai perkara tersebut. Mereka dikatakan bersetuju untuk membayar sebanyak 38 juta pound
termasuk dengan add-on, menjadikan dia yang baru berusia 25 tahun itu sebagai salah seorang pemain paling mahal dalam sejarah kelab setakat ini. Ia juga menjadi satu kelegaan buat pasukan Newcastle selepas Alain Saint-Maximin dilaporkan akan meninggalkan pasukan itu untuk ke Arab Saudi, dan juga kehadiran Mas sedikit sebanyak akan membantu perjalanan kelab selepas ini. Bayern Munich menjelaskan situasi Joshua Kimmich. Bayern Munich menegaskan seorang pemain tengah mereka, iaitu Joshua Kimmich, bukanlah pemain yang akan diletakkan dalam senarai pemain untuk dijual. Mereka juga dilaporkan tidak berminat untuk menerima apa-apa tawaran terhadap pemain itu pada musim panas ini, kerana dia masih lagi menjadi sebahagian daripada perancangan kelab dan juga pengurus pasukan. Beberapa pasukan gegasi Eropah seperti pasukan Manchester City dan juga Liverpool dikatakan berminat untuk mendapatkan pemain itu, tetapi tiada pendekatan secara rasmi dilakukan sehingga kini. Kimmich bagaimanapun masih mempunyai kontrak selama 2 musim lagi untuk bersama dengan Bayern, iaitu sehingga Jun 2025. Kyle Walker mahu segera berpindah. Pemain pertahanan pasukan Manchester City, Kyle Walker, dilaporkan mahu menyegerakan proses perpindahannya ke Bayern Munich, dengan Juventus juga dilihat sedang cuba untuk mendapatkannya pada saat akhir. Walker sudah menyatakan hasratnya kepada Pep Guardiola, di mana dia sudah bersedia untuk meninggalkan pasukan dan cuma menunggu tawaran rasmi dikeluarkan oleh pihak Bayern. Dia kini bersama dengan rombongan skuad Manchester City ke Jepun untuk aksi pramusim di sana, tetapi itu bukanlah satu isu besar untuk pasukan Bayern yang sedang cuba untuk mendapatkannya. Syarat-syarat peribadi sudah pun dipersetujui, dan apa yang berlaku sekarang ini adalah perbincangan mengenai jumlah yuran perpindahan yang akan dibayar bagi mendapatkan pemain tersebut. Arsenal kembali cuba dapatkan Jasper Lindstrom. Arsenal diberitakan sedang mengalihkan perhatian mereka dengan cuba mendapatkan pemain tengah Eintracht Frankfurt, Jasper Lindstrom. Pemain yang berasal daripada Denmark yang kini berusia 23 tahun itu berjaya menampilkan aksi yang memukau ketika bersama dengan pasukan negaranya dan pasukan kelab yang sedang diwakili sekarang ini. Dia menyertai kelab Bundesliga itu daripada Brøndby pada tahun 2021. Dengan setakat ini sudah pun menjaringkan sebanyak 15 gol daripada 65 penampilan. Dia juga merupakan sebahagian daripada tonggak pasukan ketika mereka berjaya memenangi Europa League pada musim 2021-2022. Arsenal bagaimanapun terpaksa berdepan persaingan dengan pasukan Newcastle dan juga pasukan Juventus yang turut mahukan pemain tersebut. Pierre-Emerick Aubameyang sah milik pasukan Marseille. Penyerang pasukan Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, kini sah menjadi milik pasukan Marseille selepas persetujuan telah pun dicapai oleh kedua belah pihak. Proses perbincangan yang dilaporkan sudah pun berlaku sejak awal minggu ini, di mana Chelsea terpaksa bersetuju dengan syarat pasukan Marseille bagi mengalahkan Aubameyang yang hanya berbaki kontrak selama setahun saja lagi pergi secara percuma. Chelsea yang sebelum ini berharap untuk Aubameyang pergi ke Arab Saudi dengan nilai yang sangat tinggi, tetapi pemain itu masih lagi mahu terus kekal bermain di Eropah. Arsenal intai peluang untuk dapatkan Mohamed Kudus. Arsenal kini sedang melakukan persediaan untuk cuba mendapatkan penyerang versatile pasukan Ajax, iaitu Mohamed Kudus, tetapi mereka perlu meningkatkan lagi tahap bidaan mereka. Ini adalah untuk menjadi sebahagian daripada persediaan mereka yang akan kehilangan beberapa pemain lagi, dan situasi ini akan menjadi sama seperti musim lalu, di mana mereka tidak cukup skuad depth untuk menghalangi musim baru yang cukup sibuk untuk mereka nanti. Liverpool masukkan João Palhinha dalam senarai baru mereka. Liverpool kini sudah pun menyenaraikan nama João Palhinha dalam senarai pemain baru yang perlu mereka dapatkan nanti. Mereka melihat dia sebagai pemain yang mampu untuk menggantikan Fabinho yang kini sudah pun berhijrah ke Arab Saudi. Chelsea naikkan bidaan terhadap Moises Caicedo. Chelsea dilaporkan akan menaikkan lagi tahap bidaan mereka untuk mendapatkan pemain tengah Brighton, iaitu Moises Caicedo, daripada 70 juta pound kepada 80 juta pound. Spurs akan cuba dapatkan pemain pertahanan pasukan Blackburn. Spurs difahamkan akan cuba untuk mendapatkan pemain pertahanan Blackburn Rovers, iaitu Ashley Phillips, yang dilihat mendapat perhatian meluas di Liga Championship. Blackburn dijangka akan melepaskannya dan dia akan turut serta bersama pasukan untuk aksi pramusim mereka di Asia nanti. Itulah berita pada kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.